Baik, okey, semua yang ada di dalam chat tu boleh kurangkan chat tak apa, kehadiran tu cikgu akan check nanti. Yang penting cikgu tahu siapa yang hadir ni. Okey. So kepada semua yang hadir, terima kasih kerana hadir. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih dan kamu beritahu dengan mak bapak kamu, kami cikgu-cikgu sains mengucapkan terima kasih kerana membantu kamu untuk mengikuti PDPR. Okey, so sekejap cikgu adjust cikgu punya screen. Okey, cikgu nak minta maaf juga. 2 minggu lah kalau tak silap cikgu, 2 minggu. 2 minggu kita tak ada kelas online sebab berlaku perubahan. Mula-mula cikgu sudah plan untuk buat kelas online macam sekarang lah. Lepas tu kalau kamu ingat cikgu cakap ni kelas terakhir. Padahal bukan terakhir kan. Tiba-tiba rupanya sekolah masih lagi ditutup. Tangguh lagi seperti biasa. Jadi terpaksa cikgu tak boleh, dah last minute cikgu tak dapat nak tukar dia punya plan tu, jadi cikgu tak apalah bagi kamu buat kerja secara offline sahaja untuk minggu, 2 minggu dah. Jadi minggu ni balik, nasib baik dapat buat kelas bersama dengan kamu semua. Harap-harap minggu depan kalau tak ada tak ada pengumuman untuk buka sekolah, cikgu harap cikgu masih boleh mengajar kamu secara online macam sekarang lah. So kalau kelas yang sebelum ni cikgu minta maaf lah, 2 kali cikgu terpaksa tangguhkan dia. Tapi bukan sebab kita sengaja ataupun sebab apa-apa, sebab ada last minute pengumuman yang kita tak dapat elakkan. Jadi saya rasa kamu semua faham. Dan cikgu juga nak minta maaf kalau misalnya kamu aktiviti cikgu ni cikgu suruh membaca je ataupun kamu tengok macam menulis je ke, jadi mungkin kamu rasa macam kenapa aktiviti simple sangat. Sebabnya kita kalau sudah berubah-ubah ni, cikgu pun tak dapat nak handle situasi itu dengan baik lah. Okay. So sekarang kamu ada buku teks dengan kamu kan? Kita nak masuk tajuk manusia. Boleh ya? Okay, so cikgu nak masuk tajuk manusia. Cikgu nak buka buku teks sekarang. Kenapa tu Naili? Cikgu nampak apa yang berlaku dekat skrin kamu tu? Cikgu. Ya. Saya tengah makan lah cikgu. Tak apa ke cikgu? Makanlah. Patutnya makan sebelum kelas. Lain kali makan sebelum kelas. Lain kali makan sebelum kelas lah. Okay. So di sini cikgu nak share cikgu punya buku teks. Cikgu harap kamu boleh tengok dia. Baik. Tajuk manusia. Okay, kita nak belajar tentang sistem rangka manusia. Okay, mungkin dah ada yang dah belajar kat tuition mungkin. Ada juga yang mungkin dah belajar sendiri. Dan sepatutnya minggu lepas cikgu ada bagi latihan berkaitan dengan tajuk dia, tajuk spesifik untuk tajuk ke dan ni tak apa. So kita baca yang buku bahasa Melayu, cikgu akan tunjukkan juga buku yang bahasa Inggeris. Okay, harap-harapnya kamu tak keliru lah. Kita bagi masa, kita bagi peluang betul ansur dengan semua orang. Okay, so kamu tengok dekat sini dalam situasi kita, murid-murid ni, dia apa yang berlaku? Dia terjatuh sebab bermain. So apa yang mak dia buat? Mak dia pergi berjumpa dengan doktor dan didapati bahawa tidak ada kesan kecederaan lah pada tulang. Okay, so kita pun turun. Kita nak pergi kenal ada berapa jenis rangka, senang saja. Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Okay, so cikgu ada model dekat sini. Kamu boleh nampak ke? Cikgu duduk kat depan cikgu. Okay, ni model ni dekat Shopee pun ada kalau nak beli. Okay, so cikgu rasa mungkin tak berapa besar lah kot. Okay ya. So atas ialah model kepala dia, kita panggil dia sebagai apa? Tulang
tengkorak. Tengkorak. So tengkorak ini melindungi organ yang paling utama untuk manusia, iaitu Otak. apa? Otak. Otak. Kalau otak kita Skeleton. rosak, Brain. okey, boleh tutup dulu phone. Boleh tutup dulu mikrofon kamu. Okey. Boleh tutup sekejap. Nanti kita akan buat sesi soal jawab. Okey. So di bahagian atas ni yang paling penting. So sebab itulah kalau kamu nak bermain basikal ke, nak bersukan-sukan ke semua, pastikan kamu pakai pelindung kepada kepala kamu sebab itu penting. Kemudian ini tulang rusuk pun juga penting sebab di dalam tulang rusuk adanya sistem pernafasan manusia, human breathing organ. So human breathing organ yang paling utama ialah peparu, lungs. Peparu yang paling penting. Okay, so kamu tengok dekat cikgu punya gambar ni. Cikgu tengok dekat sini. Okay, sekejap. Okay, cikgu tunjukkan gambar cikgu. Cikgu stop present. Saya rasa kamu boleh tengok cikgu punya gambar ni . Okay, kemudian kita ada tulang belakang. So inilah juga tulang yang membantu manusia untuk kekal dalam position yang sekarang. Kamu boleh berdiri, kamu boleh duduk, kamu boleh berlari, berjalan. Semuanya disebabkan oleh tulang belakang. So dialah dari kepala sampai ke bawah abdomen badan kamu, bahagian anggota badan di bawah disambung tulang belakang. Jadi kalau misalnya kamu tercedera di bahagian belakang, itulah yang menyebabkan kamu jadi lumpuh. So itu yang bahayanya. So kalau kita bergurau, kalau kita bersukan atau apa saja, pastikan kita jangan sesekali bahagian belakang ni terdedah kepada kecederaan. Itu yang paling penting. So kamu tengok dekat sini sebenarnya tulang belakang ni dia bersambung dengan bahagian punggung. Dan kamu tengok dia panjang, dia ada banyak segmen-segmen. Okay. Kemudian ialah tulang tangan. So tulang tangan dan juga tulang kaki. Tulang tangan dan juga tulang kaki mempunyai fungsi yang sama. Okay, nanti kita tengok apa fungsi dia dengan lebih clear. So tulang tangan dengan tulang kaki ni dia hampir sama, tetapi kedudukan dia berbeza. Okay, so apa kata cikgu teruskan masuk kepada fungsi dia. Okay, cikgu back kepada cikgu punya buku teks sekarang. Okay. Tidak. Okay, sekejap. Okay, so dia kata sistem rangka dibina daripada tulang di bahagian badan. Apa yang ada di dalam tulang manusia? Kita mempunyai kalsium. So sebab itulah kalau nak menjaga tulang kita, kita minum ataupun makan makanan yang tinggi kalsium. Supaya tulang kita tidak reput. Bila dah tua, ni masa muda kita tak nampak lagi, tapi nanti bila dah semakin tua kita akan nampak, oh jadi ada masalah ini, masalah tulang seperti sakit sendi dan sebagainya. Okay, so kita tengok dekat gambar buku teks ni, cikgu tak tahu kenapa dia macam ni, apa kata cikgu ni je lah. Okay, so kamu tengok dekat sini tulang. Okay, dia kata cacing tidak ada tulang belakang. Dia tidak ada sistem rangka. Kalau kamu masih ingat tahun 4 kita ada belajar tentang vertebra dan invertebra. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil vertebrata dan invertebrata. Senang je. Vertebra ada tulang belakang, invertebra tidak ada tulang belakang. Senang je nak ingat. Dua je nak ingat. Kalau yang ada tulang belakang, contohnya kucing, ikan, ayam, semua ada tulang belakang. Jadi tulang belakang dipanggil sebagai
Vertebra. Kalau dia tidak ada tulang belakang macam cacing, macam lintah, jadi invertebra. Invertebra tidak ada tulang belakang. Jadi manusia ni vertebra ke invertebra? Manusia ialah vertebra atau vertebrata. Ada vertebrata. Okay, so sekarang ni dia kata apakah fungsi tengkorak? Tengkorak lah yang melindungi otak kita daripada kecederaan. Jangan sesekali bergurau ataupun mencederakan kepala kawan kamu. Marah macam mana ke, apa orang kata geram macam mana dengan kawan kamu ke, tolong jangan sesekali kamu lakukan apa-apa yang boleh mencederakan bahagian kepala. Kalau kamu tengok orang yang main gusti pun dia pakai ni special perlindungan untuk kepala dia. Okey, seterusnya tulang belakang. Kamu tengok ni dia boleh bend ke kiri, boleh bend ke kanan. Yang ni tak boleh bend lah. Sebab dia adalah model semata-mata. So tulang belakang ni lah yang membantu kita untuk bergerak dan boleh menyesuaikan pergerakan badan kita. So kita boleh ke kiri dan ya. Saya pernah terjatuh kat tulang belakang tu sakit. Saya terjatuh betul atas ke? simen. Okey. So tak apa, nanti kita bincangkan apa kesan dia kalau kamu jatuh. Okey, sekarang kita pergi kepada tulang rusuk. Ada berapa organ yang dilindungi oleh tulang rusuk? Okey, paru, jantung, hati dan perut. Ada 4. So the lungs, the heart, the heart, the liver and one more. Sekejap, cikgu pergi sini. Stomach. Yes. Okay, good. The lungs, heart, liver and stomach. Perut. Jadi dia dilindungi oleh tulang rusuk. Ada 4 ni dilindungi. Jadi sama juga kalau ada apa-apa kamu nak bergurau, janganlah bahagian abdomen ni tolong. Okey, seterusnya satu lagi ialah tulang tangan dan tulang kaki. Ialah untuk menyokong tubuh dan membolehkan badan bergerak. Kamu tengok ni macam bersilat je, macam apa? Tengah melompat ni macam bersilat kan? So kamu tengok dekat sini, dia supports the body and allows the body to move. Okey, so sebenarnya ada 4 tapi dia kedudukan dia ada 5. Okey, tak apa. So sekarang kita pergi kepada sendi. So kalau kamu tengok tulang kita ada banyak sendi. So apakah itu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan tulang-tulang. Sama ada tulang tu 1 dengan 1 ataupun 1 dengan 2. So kalau contohnya dekat kita punya leher ni ada sendi dia. Sebab itu kita mesti mengelakkan daripada memusingkan kita punya leher ni pusing macam tu tak boleh sebenarnya. Jangan terlalu kerap berpusing-pusing macam tu sebab nanti sendi kita akan cepat rosak. Okey, so kamu tengok dekat sini dia kata dekat mana kedudukan sendi manusia. Okey, so dalam buku teks dia ada bagi contoh bahan untuk kamu tengok. Tak apa, kita boleh rujuk terus. Banyak sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sendi utama. Itu sendi utama saja dia tunjuk ni. Tapi sebenarnya dekat, cuba kamu tengok dekat tangan ni. Dia tunjuk, ada dekat tangan cikgu ni kan. Boleh nampak kan? Tak boleh nak tunjuk kat sini. Tak apa. Ni dekat tangan kita, dia tunjuk dekat sini ada satu sendi. Jadi kita boleh balik dan pergi tangan kita ni. Tapi sebenarnya dekat jari pun ada sendi. Sebab itu kita boleh lipat-lipatkan kita punya jari ini. Kita lipatkan jari, kita boleh regang-regangkan jari kita. Sebab itulah dekat sendi, dekat jari pun ada sendi. Jadi yang ditunjukkan dekat sini sebenarnya adalah sendi utama. Sendi utama sahaja untuk kita ingat. Sebenarnya sendi yang ada di dalam badan kita ni lebih daripada yang ditunjukkan ni. Ada banyak. So apakah fungsi sendi-sendi ini? So dia pun tunjuk dekat sini. Mengapa saya tidak dapat membengkokkan tangan?
ada tahun, saya tak ingat tahun berapa, tapi ada seorang murid beritahu dengan cikgu, dia datang ke sekolah, kemudian dia kata tak boleh nak luruskan tangan dia. Okey, cikgu dia tanya apa yang dia buat hujung minggu. Hujung minggu baru ni dia main badminton. So bila dia main badminton, dia tak warm up. So bila dia tak warm up, tangan dia ni cepat cepat jadi mengeras dia kata. Jadi dia datang ke sekolah dia cuma boleh macam ni. So bila dia nak semayang, dia tak boleh angkat tangan dia. Dia buat macam ni je. Macam tu saja. Satu tangan saja dia boleh. Sebab tangan kanan dia ni dia masih krem sebab dia main badminton. So jadi bila kita nak bersenam, kita stretchkan kita punya otot-otot ni, semua bahagian sendi kita supaya badan kita bersedia untuk bersukan dan dapat mengelakkan kecederaan. Okey, so kita tengok dekat sini ada 3 contoh pergerakan. Cuba kamu tengok dia punya badan ni. Kamu tengok macam mana menendang bola dengan betul. Saya rasa ramai dekat sini murid-murid lelaki terutamanya suka bermain dengan bola sepak. Jadi macam mana nak tendang bola sepak dengan betul? Tengok ni kaki dia. Bengkok, tak boleh lurus. Kemudian dia tak tendang menggunakan hujung jari. Itu salah, nanti jari kamu akan cedera. Dia sepak menggunakan sisi kaki. Jadi kalau kamu tengok ada orang bermain bola sepak, dia pergi tendang saja. Bola pun pergi ke kiri, pergi ke kanan. Sebab apa? Sebab teknik tu salah. Jadi siapa-siapa yang menyertai kelab co-curriculum bola sepak ke, futsal ke, cuba latih. Macam mana tu sepak? Saya tahu. Tu. Sebab kamu, kalau kamu dah biasakan, kamu ada latihan, kamu boleh buat tu sebenarnya. Kamu mungkin cakap, kenapa sepak guna sebelah guna sisi kaki tu? Tapi bila kamu sendiri yang buat, kamu akan tahu, kamu akan biasakan diri. Jadi kamu jangan cakap macam tak biasa je. Tapi bila kamu dah masuk bermain bola sepak, kamu sendiri akan dapati bahawa memang kamu gunakan sisi kaki untuk menendang. Dan itu adalah teknik yang betul. Bukan guna jari depan ni. Sepak guna jari kamu. Tak boleh guna jari. Nanti cedera. Ataupun kamu tengok orang yang bermain bola sepak, betul tak cikgu cakap macam tu? Sebab kalau kamu kalau kamu tengok pemain-pemain bola, dia orang tak guna jari dia orang ni untuk menendang. Itu salah. Okey. Seterusnya kamu tengok ada yang menari. Ni mungkin orang perempuan-perempuan yang suka menari. Kamu tengok ni macam mana lembut dan lemah gemalai. Kamu tengok dekat situ kan. Jari dia macam mana. Ada orang dia cakap lah senang je menari, tapi bila kita suruh dia menari, dia jadi macam kayu. Kamu bukan senang-senang. Menari ni nampak macam menari tak best lah semuanya. Tapi bila kita buat sendiri, kita akan tahu bahawa sendi kita sebenarnya tidak begitu mahir untuk menari. Ni tengok ni, dia pakai apa dekat kat tangan dia? Dia pakai pelindung, protection pad. Okay, so seterusnya kamu tengok dekat sini, leher. Tengok ni. Dia kata sendi pada tulang leher membolehkan kamu membuat pergerakan secara pusingan dan putaran. Pusingan dan putaran. Okey, cikgu nak tengok juga dia punya bahasa Inggeris dia. Turning and rotation. Okey, kamu tengok sini kita boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, pastikan masa kita tidur kita kena gunakan bantal yang selesa. Betul? Dan Nabi larang kita tidur macam ni, meniarap. Betul tak? Sebab apa? Ia tidak bagus untuk kita punya leher. Kalau kita tidur meniarap macam tu, itu nanti leher kita tak bagus. Nanti leher kita akan jadi sakit. Kalau pusing tengok tepi, tengok kanan. Ke kiri ke kanan boleh. Paling bagus sebenarnya tidur macam mana? Ke kanan kan, mengiring mengiring ke
ke Tulang kanan. ke kanan. Nanti cikgu cakap kenapa kita mengiring ke kanan kalau kita tidur, itu lebih bagus. Tapi kalau kamu tak biasa, kamu boleh terlentang tegak macam biasa kan, ataupun ke kanan ke kiri pun boleh lah. Kemana Tapi tadi? Kanan jangan ke satu kiri kali tidur. Kiri kanan tadi bagus tidur. Okey. Tulang. Kenapa kita digalakkan untuk tidur mengiring ke kanan? Sebab kita ada tulang rusuk yang melindungi organ badan kita satu. Kemudian masa kita tidur, asid-asid di dalam badan kita tu dia tidak mengalir ke dalam perut. Jadi perut kita tak sakit. Jadi kita tidur dengan cara yang Nabi ajar kita tidur di sisi kanan macam ini. Tapi Sisi kanan kalau dah kita. tidur kat bahagian kanan tapi nanti waktu tidur pusing-pusing. Tapi betul, waktu kita tidur mana kita sedar kan. Masa kita Tidak bisa tidur, pusing atau mengigau. masa kita tidur dah mimpi macam-macam, mengigau macam-macam. Lepas tu tengok-tengok dah macam ni lah, macam ni lah, macam ni. Tangan kamu dah sekejap ke belakang, sekejap ke depan, sekejap tangan macam ini bila kita tidur. Tapi masa mula-mula kamu tidur tu, kamu cuba amalkan untuk bermula tidur macam ni. Lama-lama badan kita akan biasa. Lama-lama badan kita akan biasa tidur ke sisi kanan. Lama-lama kita akan, badan kita akan rasa biasalah tidur macam tu. Cikgu pun bukan cakap untuk kamu saya, cikgu pun cakap untuk cikgu sendiri. Sebab bila kita tidur di atas tilam pun best, lepas tu ada lagi bantal peluk. Sekejap kita ke kiri, sekejap kita ke kanan. Lepas tu bila panas, kita tarik selimut lah, sekejap buka selimut lah. Kita tak sedar kan apa yang berlaku waktu kita tidur. Jadi badan kita bergerak macam-macam kedudukan. Tak apalah, itu selepas kita sudah tak sedar. Tapi masa kita nak mula-mula tidur, kita praktis dia tidur. Tangan kita ni, kita tahan kita punya kepala dekat sini. Jadi tulang rusuk kita melindungi organ kita dalam badan ni. Itu cara tidur yang bagus. Tapi yang paling tak bagus dekat sini cara untuk tidur ialah tidur terlentang macam tu. Tak boleh. Kepala semua ke bawah. Tak boleh, tak bagus tu. Cikgu pernah tengok, sebab cikgu pernah bawa budak untuk pertandingan, memang ada budak yang tidur macam tu. Dia tidur, dia tutup lagi dengan kepala dia, dengan bantal dan sebagainya. Sebenarnya tak bagus. Leher kita akan sakit. Apabila kita punya leher sakit, nak bergerak ke kiri ke kanan pun tak boleh. Nanti bila kawan panggil, tak boleh pusing. Tak boleh nak bercakap dengan kawan. Faham? Okey, macam mana pula dengan bahu, tulang tangan dan juga tulang belakang? Ini adalah untuk menyokong dan membolehkan kita bergerak. Okey, kemudian ada lagi tulang yang di bahagian belakang. Okey, cikgu nak minta siapa tu? Tutup dulu mikrofon kamu. Sekejap ya, nanti kalau kamu nak tanya kamu boleh bercakap. Okey, kamu tengok dekat sini bagaimana melontar bola, apa ni? Bola lisut. Apa bola lisut? Bola lisut bahasa Inggeris apa dia? Ni. Baseball. Yes, okay, very good. So macam mana nak melontar dengan paling kuat supaya kawan kamu susah untuk memukul bola kamu tu. Tengok ni, dia ambil lajak macam ni, kaki sekejap naik, lepas tu tapakkan kaki kamu, lepas tu tangan pula naik ke atas dan akhirnya bola tu kamu lontar ke depan sekuat-kuat hati. Kalau misalnya kita tidak ada tulang belakang, kita tidak ada sendi, lempar pun macam tu saja. Tiba-tiba tak dapat sampai dekat lawan. Macam mana lawan kita nak pukul? Fault. Kalau bola tak sampai pada kawan, tak sampai untuk dipukul, fault. Jadi kalau misalnya bola tu salah tuju, fault lagi. Rugilah main sukan macam tu. Okey, seterusnya ialah tulang lutut dan juga tulang pinggul. Tulang lutut kamu sendiri tahu dekat mana ada tulang lutut, dan tulang pinggul di pinggang kita. So kita boleh pergi ke kiri dan ke kanan dan sebagainya. Okey, so dekat sini dia kata ada satu info menarik. Tengok ni ni cikgu nak baca ni satu info menarik ni. Dia kata tekan dan kenal pasti tulang pada tangan kamu. Mengapakah pada bahagian tangan ini
kita ada banyak tulang-tulang berbanding dengan kawasan lain. Okey. Kita tengok dekat jari ni. Okey, kita tengok dekat gambar ni. Apa kata cikgu zoomkan bulatan ni. Okey, cikgu nak zoomkan dia. Cikgu harap kamu nampak dalam bulatan ni. Di bahagian jari kita ni 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setiap jari pun ada 3 tulang walaupun dia kecil. Kemudian dekat tapak tangan pun ada lagi tulang. Kenapa begitu banyak? Kerana bahagian tangan ialah bahagian yang paling banyak digunakan untuk pergerakan. Kita mengangkat menggunakan tangan, kita menolak menggunakan tangan, kita apa lagi? Memicit menggunakan tangan. Okey. Ada tak cikgu nak tanya dekat sini yang tulisan dia tak cantik? Cikgu nak tanya kat sini. Ada tak kamu rasa diri kamu sendiri? Ada tak kamu rasa tulisan kamu tak cantik? Kelas 5B tadi ada kan yang tulisan tak cantik ni. Cikgu mengajar kamu daripada tahun 3 ni. Kenapa tulisan kita tak cantik? Apa kaitan dengan tulang-tulang jari kita ni? Sebab tulang jari kita bergegar-gegar masa menulis. Bergegar-gegar maksud menulis. Apa yang menyebabkan dia jadi bergegar-bergegar tu? Kurang praktis. Kurang praktis. Okey. Masa murid-murid masuk ke prasekolah ke tadika ke, ada tak cikgu kamu bagi kamu main plastisin, main koyak-koyak kertas, main ada kan? Apa tujuan dia main plastisin, main pasir? Apa tujuan dia main-main tu semua tu? Untuk seronok je ke? Saya tak ada. Sekarang masih main plastisin. Ya, sebenarnya ia adalah melatih kita punya jari. Sebab jari kita ni banyak tulang. Kalau tulang dekat lengan kita ada 1 je, dekat ni ada 2. Kemudian kalau dekat bahu kita ada 1 je, tulang rusuk. Kemudian kaki pun ada 2, ada 1 je. Tapi dekat jari ada banyak. Setiap jari pun dah ada 3. Kemudian ada lagi yang dekat tengah ni. Jari paling banyak tulang. Jadi kita kena banyak praktis dia. Kita kena banyak melatih tulang-tulang itu sebenarnya. Boleh? Ada lagi ke yang baru masuk? Okey, sekejap cikgu admit sekejap. Okey. So macam mana nak praktis dia? Adakah dengan menulis banyak-banyak? No. Siapa boleh buat benda tangan. Macam buat satu kah. Senang-senang please. Menulis banyak-banyak, lepas tu nanti letih macam tu. Sebenarnya cara untuk kamu praktiskan macam mana tangan kamu supaya kamu menulis dengan cantik. Cikgu ada kawan-kawan cikgu yang mengajar dekat tahun 1, yang mengajar dekat prasekolah, mereka pun cakap benda yang sama. Sebenarnya cara untuk kamu menulis cantik, lepas tu kamu pun menulis dengan cepat, bukannya dengan kamu menulis banyak-banyak tu jadi kamu lebih cepat pandai. Tidak. Sebenarnya kamu kena banyakkan bermain benda-benda yang seperti plastisin tu. Kemudian biar gunakan kertas tu, gunakan gunting dengan betul. Kemudian banyakkan bermain dengan pasir. Bukannya bermain dengan telefon. Cikgu tengok, okey. Selalu macam ni jari kita, betul tak? Jari kita macam ni je kan? Main telefon kan? Dua jari. Ya. Waktu tadi Mana ada 2 jari? Saya 4 jari main. saya banyak buat sesuatu buat kat saya punya tu. Lepas tu saya letak dalam satu bekas. Apa tu? Bila saya rasa saya punya plastisin tu, saya buat banyak benda. Bila saya dah habis buat, saya rasa benda tu, saya hancurkan yang balik, tukar yang lain. Okay. So, okay, kalau kamu bermain telefon, okay, dia tengok. Okay, apa kata cikgu stop buku teks sekejap, cikgu tunjukkan tangan cikgu lah sekejap senang. Okay, ni tangan cikgu Hani. Ni telefon cikgu. Okay, ni telefon. Ada yang pakai iPad, ada yang pakai tablet, ada yang pakai phone dan sebagainya. Okay, cikgu nak tunjukkan bukti dengan kamu ni. Betul tak
cikgu cakap pakai 2 jari. Ada yang cakap taklah pakai 4 jari. Tunjuk betul tak kamu cuba pakai 2 jari. Ini tengok ni cikgu punya skrin ya, gambar cikgu ni ya. Okey, ni tangan dekat belakang ni kamu hold dia, betul? Ni yang hold dia. Kemudian another jari yang kamu guna untuk control main game ni 1. Betul? Jari yang sebelah ni pula 1. Lepas tu mungkin kamu nak control dia punya sound tu 2. Jadi sebelah ni cuma pakai 2. Sebelah ni cuma pakai 1. Jadi mana lagi jari-jari lain ni? Buat apa? Saya guna 4 jari. Jadi dengan jari lain. Okey. Ada juga. Okey, cikgu tengok. Okey, tengok ni. Ada yang gunakan 2 jari guna main game kan? Ada yang pakai dekat sini, yang pakai dekat sini kan? Okey, dekat sini kan? Cikgu, saya pakai 4 jari. Satu ni. Okey, cikgu tolong kira untuk kamu. Okey. Kamu tengok cikgu nak tunjuk ni. Walaupun kamu kata alat apa ni? Tak ada, cikgu tak lagging. Nanti kamu tengok cikgu punya recording ni dia tak lagging. Cikgu upload dekat YouTube, cikgu tak lagging. Okey, cikgu tengok ni. Okey. Ni jari ni nak guna main game, betul Main game. 1 ibu jari dah 2. Lepas tu jari ni nak tekan volume dia dekat sini, volume dekat sini 1 jari. Ni lagi 1 jari, kadang tu kamu guna, kadang tu kamu tak guna pun. So, bila kamu main phone, kamu guna berapa jari? 4. 2. 2. 4. Paling banyak pun 4 je. Betul tak? Saya 4. Paling banyak 5 jari je. paling banyak 4. Paling banyak 4. Yang Macam tangan mana dekat main belakang pakai 4 jari? yelah kamu tangan ni begini. 6 jari. Tengok ni, tengok ni. Dapat pakai phone, pandai. Sedangkan kalau kamu nak menulis, kamu kena pakai 5 jari. Satu tangan tu 5 jari. Tengok cikgu pegang pensel. Cikgu bukti dekat kamu ni. Tangan ni. Tengok dulu Muhammad Razik. Kenapa cikgu cakap 5 jari? Ni cikgu bukan cikgu reka ni. Ini cikgu tanya dengan cikgu-cikgu prasekolah, dengan cikgu-cikgu yang pakar dalam pendidikan ni semua ni. Okey, tangan yang depan ni untuk kamu tahan dia. Ni yang di bawah ni kamu letak atas pensel kan? Kamu letak atas buku kan? Betul tak? Kalau kamu tak guna jari ni, kamu tak boleh nak pegang pensel tu dengan betul. Kalau kamu kata kamu guna 3 jari, macam ni. Bolehkah kamu menulis 3 jari? Ni jari ni tak nak guna? Tak boleh. Kamu menulis menggunakan 5 jari. Kamu menulis tak boleh. Kamu mesti guna 5 jari sebab tangan yang di bawah ini, tangan ni, jari kamu ni adalah untuk kamu tahan dia. Barulah tulisan kamu jadi cantik dan kemas. Kalau kamu misalnya kamu tulis pakai 2 jari, mana kemas? Pakai 3 jari pun tak kemas. Saya guna 5 jari. 2 bawah untuk dekat buku dengan tahan daripada jatuh. Jadi tahan daripada jatuh. Dan ini yang mengawal pergerakan. Jadi Macam ni. ada lagi Ustaz Zul Hadi tu. Okey, cikgu nak cakap dekat sini. Bila kita bermain game, okey. Siapa tu ada baby tu? Okey, sekarang cikgu mute kan semua. Kamu dengar cikgu cakap ni Okey. Bila kamu bermain game, paling banyak kamu gunakan hanyalah 4 jari. Ada yang kata cakap 5 jari, okey? Tapi 2 jari sebelah sini. Mana lagi jari yang lain? Guna. Sedangkan kamu nak menulis, kamu kena gunakan 5 jari. Barulah kamu kemas. Jadi, akibat kamu bermain game, main telefon banyak sangat, tangan kamu tahan. Itulah jadinya SK Agama, murid-murid tulisan dia tidak kemas dan tidak cantik.
Jadi mulai hari ni macam mana nanti dulu. Macam mana kamu nak buat tulisan kamu jadi cantik? Bukannya kamu latih tulis banyak-banyak, tidak. Kamu banyakkan berkebun. Sebab bila kamu berkebun, kamu menggunakan pasir dan tanah kan? Kamu mengorek tanah, kamu mengorek pasir-pasir. Kalau kamu ada di rumah kamu plastisin, banyakkan mereka cipta bermain plastisin. Bermain Lego pun bagus sebenarnya sebab kamu kena cabut dan buang. Nanti dulu Firas Hanan, nanti dulu. Okey, bermain Lego pun sebenarnya boleh melatih jari kita untuk menjadi kuat sebab kamu kena cabut dan kamu kena pasang. Kalau kamu tak ada itu semua, kamu boleh melatih diri kamu dengan kerja-kerja di dapur sebab bila kamu gunakan pisau, tolong mak kamu gunakan pisau, kamu melatih tangan kamu menjadi kuat. Gunakan gunting, kacau kamu punya contohnya mak kamu tu buat cucur, jadi kamu tolong mak kamu kacau tepung, kamu meramas tepung tu buat dan sebagainya. Itu sebenarnya baik untuk kamu punya jari-jari. Barulah tulisan kamu jadi cantik. Jadi kurangkan bermain gadget-gadget, main telefon tu semua kurang. Bukan cakap tak boleh. Cikgu tak cakap tak boleh. Cikgu cakap kurang. Sebab apa kena kurang? Kalau kamu banyak menggunakan telefon banyak itu, jadi kamu tidak ada latihan. Apa dia Firas Hanan? Firas Hanan buka mic, cikgu nak dengar. Apa dia? Tak ada. Cikgu. Siapa dulu? Firas Hanan yang nak bercakap. Bukan. Dah tak ada apa dah. Sorry cikgu tadi Dah. keluar. Okey, Firas Aryan. Cikgu, Ya. kalau biasa dengan main piano, Piano lima bagus. jari? Yes, piano pun bagus. Sebab piano ada gunakan keyboard. Ada banyak gunakan jari. Itu. Lagi? Batrisha, apa dia Batrisha? Batrisha nak cakap apa? Nak tanya soalan Batrisha? Kalau saya selalu dekat rumah nenek, saya ada main masa dekat belakang rumah nenek dengan abang. Main campur-campur. Buat-buat. Bila dah keras, Betul. seronok lah. Okey, betul tu. Itu aktiviti yang bagus. Kamu cakap bina istana pasir, bina apa lagi, buat istana dengan menggunakan pasir tu kan? Ataupun gali dia dan sebagainya. Itu bagus untuk kamu punya tangan. Apa dia, Haziq? Saya Kalau main XO dekat pantai. Menanam Abdul Haziq kau cakap apa? Tanam pokok? Kalau menanam pokok, Boleh. Menanam pokok pun sama sebab bila kamu nak berkebun, kamu akan lebih banyak jari. Boleh? So, kita sambung kembali kepada kita punya bahagian sendi ni tadi. Boleh? Okay, so kita sambung sikit lagi. Ada 15 minit je pun lagi. Okay, lepas ni cikgu nak beritahu apa yang kita kena buat untuk minggu depan. Okay, kita dekat sini. Kenapa kita manusia kena ada sistem rangka manusia? Ni kamu tengok sendiri. Inilah yang berlaku di dalam kelas. Kita nampak, okay, kamu kalau kamu tengok dekat kelas kamu sendiri ya. Bila ada cikgu masuk, bunyi bising. Orang nak bangun daripada kerusi tapi bunyi bising nak bangun. Bunyi kerusi. Lepas tu seorang lagi bunyi barang ini jatuh, bunyi beg jatuh, bunyi pensel jatuh. Kenapa jadi bunyi-bunyi pelbagai bunyi? Sebab kita tidak membiasakan tulang belakang kita untuk berdiri dengan betul. Faham? Duduk dengan betul. Kalau kita duduk dengan betul, kita berdiri dengan betul. Jadi bila kita bangun, steady je, tak ada bunyi bising. Tapi bila kamu ni duduk macam ini, duduk ke kiri ke kanan, bila cikgu datang, mulalah bunyi nak bangun. Bunyi kerusi, dengan meja pun dia tolak, dengan beg pun dia tolak. Kemudian kalau ada murid-murid yang kecil-kecil, dia letak air dekat atas meja, air pula yang tumpah. Makanan pula yang macam-macam bersepah-sepah. Padahal kita manusia ada tulang belakang. Jadi kalau misalnya kita tidak ada tulang belakang, macam mana kita nak berdiri dengan betul? Dan satu lagi, kalau kita tidak melatih tulang belakang kita untuk exercise, macam mana kita nak bangun dan berdiri dengan betul?
Okey, seterusnya. Tengok ni gambar ni. Jadi slime dah. Manusia ni jadi slime. Apa yang berlaku? Ini kalau kita tidak ada sistem rangka, jadilah kamu lembek macam ni. Macam Kalau slime. tulang macam slime, tidak ada tulang belakang, tak boleh lah. Ini tidak akan berlaku pada manusia, insya-Allah. Okay, so macam tu juga satu lagi cikgu nak cakap, bila cikgu tengok gambar ni kan, okay, pentingnya kita minum ataupun makan makanan yang ada kalsium tu untuk kita punya anggota badan ini membesar dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu tengok ada orang yang terbongkok ataupun ada orang yang tak macam-macam lah anggota badan dia tu tidak sempurna, boleh jadi kerana dia kurang mengambil kalsium. Kamu tengok dekat sini, tolong jauhkan daripada aktiviti sebegini. Di dalam kelas cikgu tengok ada yang tikam. Akhirnya tikam itu mencederakan rangka kawan kamu. Ini tak mau. Tolong. Ini sangat berbahaya. Tulang kita bila sudah rosak, dia akan mengambil masa yang sangat lama untuk pulih. Apatah lagi kalau ia melibatkan kita punya otak. Tak boleh macam itu. Tengok ni, lempar lepas tu pergi kat kepala. Macam tu, tak mau. Kalau kita tidak ada tulang yang bagus juga, tengok ni, kita boleh terjatuh. Yang ni bermaksud tulang. Saya pernah nonton TV tu kan, orang tu kan main baseball kan, pemukul tu kan dia macam ada pakai satu helmet yang tutup sebelah telinga dia ni untuk elak daripada betul. Betul. Sepatutnya dia ada. Yes, sepatutnya dia ada pakai dia punya helmet yang special tu. Betul lah tu. Itu adalah untuk melindungi tengkorak. Okey. Kita juga menyatakan dekat sini sebenarnya tulang kita juga adalah untuk kita seimbang, dalam keadaan seimbang, balance. Jadi bila seimbang barulah kita boleh turun dan naik tangga, pergi ke tempat yang tinggi dan tempat yang rendah dengan stabil. Baik, untuk aktiviti yang cikgu cakap tadi, okey, macam ini ya. Kamu dengar baik-baik tugasan yang kamu kena buat. Tugasan ini kamu kena buat. Okey, cikgu akan masukkan link ini untuk tugasan minggu depan. Okey. Tugasan ni untuk minggu depan. Okey, pukul 7 hingga pukul 8 pagi minggu depan. Kalau misalnya sekolah kita belum dibuka minggu depan. Okey, sekejap. Okey, cikgu mute sekejap supaya semua dapat dengar dengan baik. Okey, dengar sini. Minggu depan kita tak tahu lagi kita buka sekolah ke tidak kan? Okey, tapi cikgu sediakan terus aktiviti ini untuk kamu. Okey, kamu nak buat sekarang minggu ni pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kamu dah buat minggu depan pun boleh. So, cikgu punya target ialah pada minggu depan pukul 7 sehingga pukul 8 kamu printkan ini. Cikgu akan bagi dia punya link. Link tu cikgu akan bagi link tu, dan apa yang kamu perlu buat ialah printkan dia. Kalau kamu tak ada printer dekat rumah, okey, jangan risau. Kamu boleh lukis dia, boleh, dan pastikan hasil dia nanti kamu tampal di dalam buku tulis. Boleh kan? Sebab baru cikgu dah dengar semua dah dapat buku tulis tu. Betul kan? Okey, so sekarang kalau kamu dapat print, kamu print dan tampal dia. Dia macam ni lah, macam ni. Cikgu bagi dia punya worksheet tu. Dia macam ni. Jadi kamu gunting tangan, kamu gunting tulang tangan, gunting tulang rusuk, gunting tulang tengkorak dan sebagainya, gunting, sambungkan dia, tampal di dalam buku tulis panjang. Kalau kamu tak ada printer, jangan risau sebab kamu boleh lukis dia dan tampal dia ke dalam buku panjang juga. Yang penting tugasan untuk minggu depan ialah ini. Muka surat berapa? 27. Boleh? Semua murid, muka surat 27. Kalau link dia ya. Siapa tu? Cikgu ajar kelas mana? Muhammad Fikri tanya cikgu ajar kelas mana?
Cikgu ada semua kelas ni cikgu mengajar ni. Semualah akan cikgu semak. Jadi minggu depan cikgu nak check. Kalau boleh nak suruh kamu tunjuk. Hari sekolah cikgu ada kelas apa? Apa tu Firas? PPC pelajaran kat sekolah kan. Cikgu ajar kelas apa? 5 apa? Nanti waktu dah kat sekolah. 5B. Apa dia abang Adwa tanya apa? Next question. Siapkan dalam masa seminggu ke? Bagi masa seminggu. Tapi kalau misalnya kamu tak dapat buat sebabkan setiap hari kamu ada kelas kan? Cikgu faham hari Isnin ada kelas yang berbeza kan? Tak apa, kamu buat Jumaat minggu depan. Esok. Boleh? Jumaat minggu depan. Cikgu akan bagi link ni, jangan risau. Link ni cikgu akan bagi. Info dia pun kena buat juga. Apa tu? Info pun kena buat. Info tak payah. Hadif Zikri, info tak payah. Cikgu nak rangka tu saja. Nanti kalau kamu tengok dia punya worksheet tu, kamu cuma perlu gunting dan tampal sahaja. Boleh? Boleh. Cikgu maksudnya tak payah label lah. Cikgunya tak payah label kan. Tak payah label. Bagus soalan tu. Tak payah label. Cikgu cuma nak tulang tu sahaja. Nanti bila kita buka ke sekolah, kita akan minta kamu untuk label. Tapi itu cerita lain, tak payah. Itu cerita yang nanti-nanti. Kamu doakan kalau misalnya minggu depan tak buka sekolah, harap-harapnya bulan April buka sekolah. Boleh? Sebab kita pun tahu kan, kamu pun tahu kan situasi sekarang. Kita tengok sekarang ni Miri masih banyak kes kan? Betul tak? Kamu tengok Miri masih banyak kes dan kita masih berada di zon merah, betul? Dekat Permaisuri Mall, kamu dengar kan dekat Permaisuri Mall ada kes, lepas tu ada yang cakap dekat Senadin dan sebagainya, ada yang cakap family yang ada positif. Apa dia? Maksudnya tak ada info lah, tak payah info. Buat skeleton je. Yes. Betul, tak payah info. Info tu cikgu tak nak dulu. Itu kita buat another time. Kita cuma nak buat kamu menghasilkan ini sahaja. Gambar skeleton tu kamu tampal dia. Okay. So, sistem peredaran darah ni kita akan masuk another topic, another class. Okay, apa lagi yang kamu nak tanya? Ada tak? Sekarang baru ada 8.51. Sebab sistem peredaran darah ni dia ada confuse sikit. Kemudian kita akan minta kamu untuk buat ini muka surat yang another time lah, 32. 32 tu cikgu nak suruh kamu buat juga, tetapi sama juga tampal-tampal sahaja dan warna. Tampal-tampal warna je, senang sahaja. Gunakan straw tu tak payah, kita nak gunakan warna terus. 32 tu, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dia ada lebih complicated sedikit. Kemudian, boleh tak cikgu nak ambil pesanan ni terus? Cikgu nak buka buku teks muka surat, mungkin ni muka surat 2, satu lagi. Harapnya betul. Belum. Cikgu nak ambil satu lagi. Buku teks. Cikgu nak alang-alang tu cikgu nak beritahu teruslah. Cikgu nak suruh kamu bersedia dan cikgu nak buat ni sebagai pertandingan. Saya ada hadiah yang lumayan untuk tahun 5 untuk menghasilkan ini. So cikgu harap kamu bersedia. Cikgu. Hasilkan apa dia? Apa tu? Nak buat apa? Tulang tadi lekat dekat buku mana? Buku tulis panjang, buku tulis sains yang panjang tu, buku tulis panjang yang sains punya. Jangan buku tulis pendek buku tulis kita sains tak ada guna buku pendek. Buku tulis yang panjang. Belum ada lagi buku panjang cikgu. Belum ada? Ada, saya ada. Belum, kita orang belum ada lagi buku panjang cikgu. Ya, ada. Kelas mana yang tak ada? Kelas mana yang tak ada? Liman stok. Cikgu saya tak ada. Tak ada. Saya tak ada buku panjang. Aduh, cakap dia ada. Saya tak ada pun. Saya belum receive lagi. Saya tak ada buku Cikgu saya pakai buku lama. Apa semua tak ada, saya ada. Siapa nak cakap dulu?
Jadi kenapa Okey, cikgu? cikgu bercakap dulu boleh? Okey. Okey, cikgu bercakap dulu. Okey, macam ni. Murid kelas yang tak ada tu nanti kamu cuba tanya dengan kamu punya guru kelas sebab sepatutnya sudah ada diberi waktu pendaftaran. Kalau tak ada, kamu simpan dulu skeleton tu, nanti buka sekolah kamu tampal dia. Boleh? Cikgu. Boleh ya? Cikgu tanya Ah. guru ini cikgu. Dia pada cikgu dulu. Saya cek WhatsApp dulu. Dia pada apa ya? Cikgu. Ah. Tak ada stok lagi. Tak ada stok. Belum. Okey lah. Okey, macam ni lah keputusannya macam ini. Kalau murid ada buku panjang, kamu terus tampal. Kalau murid belum ada buku panjang, kamu simpan dulu dalam kertas A4, simpan dia dalam kertas A4 dulu. Cikgu Boleh? buka buku panjang belum ada lagi ke? Kalau ada stok baru dia bagi. Oh. Cikgu. Okey, tak apa. Okey, dengan sini Fikri. Dengan sini Razik. Kalau kamu tak ada buku panjang, kamu tampal dalam kertas A4. Tak susah kan? Kalau kamu sudah ada, tampal terus. Kalau sampai dekat kertas A3 boleh tak? A3 tu besar sangat. Nanti tak muat nanti kalau besar sangat. Cikgu nak saiz A4 je. Okey. Saiz A4. A3 terlalu besar. Tu apa Dengan dia apa Firas? cikgu? Dengan apa yang cikgu cakap tu? Yang hadiah lumayan untuk tahun 5. Apa tu? Okey. Apa ni yang cikgu nak tunjuk ni. Okey, cikgu nak kamu bersedia dengan tajuk haiwan dan tajuk haiwan ni ada satu tajuk iaitu muka surat 73 iaitu tentang haiwan imajinasi. Cikgu nak kamu menghasilkan haiwan imajinasi, model haiwan imajinasi ini yang boleh melindungi diri dia. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks cikgu ni, cikgu mesti present kan? Okey. Aduh, siapa yang sendawa ni? Dengar cikgu cakap dulu. Tutup mic dulu. Tutup mic. Kamu nak dengar tak ni tentang hadiah ni? Okey, kamu tengok ni dekat sini Ana. Siapa tu? Tolong tutup sekejap mikrofon. Dengar cikgu cakap ni ya. Ini adalah untuk pertandingan. Sebenarnya sepatutnya bulan April ialah bulan sains. Jadi cikgu offer untuk kamu dapatkan hadiah yang lumayan ni. Memang betul-betul lumayan. Kamu tak percaya, kamu boleh tanya dengan kelas 5B. Cikgu hadiah-hadiah yang menarik. So haiwan imajinasi kamu tengok dekat sini ya. Dia kata dia kumpulkan barang-barang, kotak lah, peten, lepas tu botol plastik, lepas tu ada macam-macam bahan terbuang. Kemudian dia kata, apa kamu nak buat dengan kotak itu? Apa kamu nak buat dengan botol-botol tin semua tu? Okey, dia pun kata dia menghasilkan model haiwan imajinasi dengan nama. So dia kata haiwan imajinasi dia ni ada sayap, ada cuping telinga tajam, semua ni ada fungsi dia. Adalah untuk melindungi diri dia daripada musuh dan juga daripada cuaca yang panas ataupun sejuk. Jadi dia pun buat dia, tengok ni, dia bina menggunakan tisu, dia guna bukan tisu, gulung tisu tu kan. Dia roll tisu tu, lepas tu dia pakaikan botol minuman, pakai kapas dan sebagainya, buat sayap. Dia juga ada kawan-kawan yang lain buat bentuk arnab daripada tin, bukan tin ni, daripada botol minuman, ada yang buat burung, ada yang buat lebah tapi mata dia besar tetapi sayap dia kecil. Ini ialah haiwan imajinasi. Nanti dulu, sekejap Firas. Kamu tengok dekat sini dia, haiwan imajinasi ni maksudnya haiwan itu tidak wujud tetapi kamu imaginekan dia. So, cikgu akan cari ini hadiah yang macam ni. Kamu siap, kamu belum buat lagi. Tapi cikgu nak kamu kumpul bahan dulu. Belum buat lagi. Belum mula buat lagi. Boleh? Tapi cikgu nak kamu kumpulkan bahan dia dulu. Sebab apa? Nanti bila kita cakap start buat, kamu terus bersedia dan buat dia siap-siap. Kamu hantar kepada cikgu nanti bila buka sekolah dan kita akan cari pemenang dia satu kelas, satu pemenang yang paling hebat, yang paling menarik, kita bagi hadiah yang lumayan. Apa dia Firas? Cikgu.
Tak ada sebenarnya cikgu Boleh cakap. ke kalau kita buat apa tu kita punya haiwan imaginasi tu semua daripada doh? Boleh ke? Do satu je. Do tu bukan bukan bahan terbuang. Oh. Dan dua Ah, Dia boleh cari dalam do. buku. Tapi boleh tak pakai sikit daripada doh tu lepas tu campur Boleh. ke barang-barang terbuang? Okey. Boleh kalau nak campurkan dia boleh. Tapi kalau pakai semua do tu tak kira sebagai bahan terbuang. Contohnya kamu nak lekatkan dia kan boleh. Apa dia? Abang Adwa? Nak siapkan dalam masa seminggu ke apa? Bukan. Okey, jangan cikgu cakap ni ya. Kamu belum start buat lagi. Jangan buat dulu. Belum lagi buat. Sekarang ialah tempoh mengumpul bahan dulu. Cari bahan dulu. Boleh? Belum buat lagi. Okey, so sekarang cikgu rasa sudah pukul 9. Ingat kalau kamu tak faham, tengok balik cikgu punya rakaman ni. Cikgu cakap tugasan tadi muka surat 27. Kemudian yang untuk haiwan ini belum buat lagi. Tapi kamu diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan dahulu. Okey. Jadi untuk minggu depan, tugasan untuk minggu depan ialah menghasilkan skeleton model, iaitu rangka manusia tadi. Boleh. Kemudian kelas online cikgu akan bagi link dia. Itu sahaja. Boleh? Harap-harapnya semua tak ada masalah. Okey, boleh ya? Kita berhenti. Fira Sanan, okey? Okey, so cikgu harap itu saja untuk kali ini. Kita sudah belajar tentang sistem rangka. Minggu depan kita belajar tentang sistem peredaran darah. Cikgu ucapkan terima kasih. Cikgu ada nak bagi latihan. Bagi apa? Cikgu hantar link bila? Latihan? Latihan tu yang latihan tu buat rangka lah. Buat rangka. Ya. Yang itu latihan dia untuk minggu depan. Aduh. Link. Saya boleh tak waktu tengah mencari barang yang terbuang tu, sementara mencari tu lakarkan kat kertas dulu apa benda yang diperlukan. Boleh. Guna PVC pipe boleh ke cikgu? Boleh kalau kamu ada jumpa dia. Boleh. Kenapa dia orang buat tu guna kertas A4 je? Siapa? Tu yang buat haiwan imajinasi. Tak. Dia campur tu. Kamu tengok betul-betul. Dia tak guna kertas A4. Itu lakaran saja. Tapi model sebenar dia guna pelbagai bahan. Lakaran dia memang dia lakar atas kertas A4. Tetapi dia punya model sebenar di atas. Assalamualaikum semua. Dia guna bahan serupa. Okey. So itu saja untuk kelas kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh join lagi cikgu punya kelas minggu hadapan. Semoga kamu stay safe. Cikgu harap sangat semua murid SK Agama semuanya dalam keadaan sihat dan selamat. Okey, itu saja. Thank you. Kamu boleh pergi menyertai kelas yang seterusnya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye.